Salam sejahtera kepada Dr. Nurul Rasyidi Muda dan rakan-rakan sekalian. Kami adalah kumpulan 12 dari session 102 untuk membentangkan kertas projek kami. Tajuk kajian kami adalah pengurusan zakat pertanian di Malaysia. Zakat diarti sebagai membersihkan jati diri orang kaya yang menjauhi dari sifat ketakutan yang ditekan oleh perkataan bersih dan suci. Ataupun ia boleh diterangkan secara lebih mudah, iaitu mengeluarkan harta daripada individu yang mampu dan serahkan kepada golongan-golongan yang perlu bantu. Kajian ini fokus kepada zakat pertanian sahaja. Zakat pertanian berbeza dengan zakat harta lain, iaitu dia hanya dikutip berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh, bukanlah hasil dan modal sekali. Zakat pertanian hanya berzakat ke atas tanaman yang boleh mengenyangkan seseorang, contohnya padi. Dalam kajian kami, terdapat dua objektif, iaitu menganalisis aliran pembayaran zakat tanaman di Pulau Pinang, Selangor dan Johor dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Objektif yang kedua adalah membincangkan isu-isu fis semasa berkaitan zakat pertanian di Malaysia. Tinjauan literatur merupakan analisis atas buku, artikel dan sumber lain kepada topik yang tertentu. Kumpulan kita telah menganalisiskan banyak jurnal, termasuklah jurnal Syariah bertajuk Isu-isu fikir semasa berkaitan zakat pertanian di Malaysia, pendekatan iktihad contemporary dalam isu semasa di Malaysia, dan jurnal Islam dan Masyarakat Contemporary. Seterusnya adalah 3 kajian lepas yang kita mengaji. Yang pertama iaitu potensi dan cabaran terhadap perluasan sumber zakat sektor pertanian. Kajian ini adalah mengenal pastikan sumber baru zakat harta, meneliti kesediaan masyarakat membayar zakat serta meneliti syarat zakat tersebut. Yang kajian lepas kedua iaitu analisis pelaksanaan zakat pertanian di Malaysia. Berdasarkan statistik ekonomi pertanian dari tahun 2006 hingga tahun 2011, terdapat unsur perluasan hasil ini iaitu kekayaan, subur dan menguntungkan para asnaf. Kajian lepas yang ketiga iaitu satu kajian atau penilaian semula tentang zakat pertanian dalam konteks Malaysia. Tajuk kajian ini adalah memahami kewajaran zakat yang dipungut dan menyampaikan kaedah yang lebih praktikal untuk mengira zakat tanaman moden. Pada metodologi kajian, kumpulan kita telah menggunakan kaedah sekunder untuk menjalankan analisis data. Pertama sekali, kumpulan kita menggunakan internet untuk mendapatkan sumber-sumber dan data-data yang diperlukan. Seterusnya, kami menghasilkan sebuah graf supaya arah aliran pembayaran zakat pertanian dapat jelas ditunjukkan. Seterusnya, sebuah jadual juga disediakan bertujuan untuk membuat perbandingan. Akhir sekali, sebuah rumusan telah disediakan oleh kumpulan kita untuk mengira sumbangan terhadap negeri-negeri yang terpilih. Sekian, terima kasih. Seterusnya, objektif yang pertama ialah menganalisis perbandingan aliran pembayaran zakat tanaman di negeri Pulau Pinang, Selangor dan Johor dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Yang pertama, jumlah zakat pertanian Malaysia menurun sebanyak RM721,674.04 dalam 3 tahun ini. Seterusnya, graf Y yang berwarna hijau mewakili negeri Pulau Pinang. Pengalirannya meningkat sebanyak RM54,001.82 dalam 3 tahun ini. Manakala graf Y yang berwarna biru merupakan penyumbang terbesar, iaitu negeri Selangor. Pengalirannya turut meningkat sebanyak RM109,004 dalam 3 tahun ini. Bagi negeri yang berikutnya ialah negeri Johor. Graf Y yang berwarna orange.
Pengairannya meningkat sebanyak RM34,732.77, merupakan perubahan yang terbesar dalam 3 tahun ini berbanding dengan dua negeri yang lain. Tetapi negara ini masih merupakan penyumbang yang terkecil dalam pembayaran zakat tanaman. Isu-isu fiqh berkaitan dengan zakat pertanian merupakan salah satu objektif kajian ini dan akan dibincangkan secara terperinci. Hari ini saya akan menekankan 3 isu sahaja. Yang pertama ialah sumber-sumber pertanian yang perlu dizakatkan. Malaysia telah diiktirafkan sebagai negara yang memiliki pelbagai kekayaan dalam pelbagai sumber, terutamanya dalam sektor pertanian. Hasil sumber pertanian memainkan peranan dalam ekonomi Malaysia. Antaranya tanaman padi merupakan penyumbang terbesar dengan peratusan tertinggi. Bukan sahaja tanaman padi, termasuk juga tanaman komersial seperti kelapa sawit, getah, nanas, tebu dan sebagainya. Pada pandangan Imam Abu Hanifah mengatakan semua jenis tanaman perlu dizakatkan walaupun terdapat tanaman yang tidak tahan lama, cepat rosak dan tidak boleh dikeringkan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Konsep ini boleh diterima kerana zakat akan dikenakan kepada jenisnya. Isu yang seterusnya ialah syarat kewajipan zakat pertanian. Antara syaratnya, pemilik harta mestilah seorang beragama Islam kerana zakat disyariatkan orang Islam sahaja. Manakala syarat seterusnya ialah merdeka, iaitu bebas daripada kecaman penghambaan. Syarat ketiga adalah milikkan sempurna, iaitu sebuah harta tidak dimiliki oleh orang lain kecuali pemilik. Akhir sekali ialah kadar zakat pertanian. Terdapat 2 isu timbul daripada kadar pungutan zakat tanaman. Tapi hari ini saya akan tekankan satu isu sahaja, iaitu bagaimana menentukan berat dan ringan kerja yang digunakan untuk pengairan. Para fuqaha telah membahagikan kepada 2 kategori berasaskan kaedah pengairan. Yang pertama ialah dengan menggunakan sumber alam seperti sungai, parit dan sebagainya, zakat akan dikenakan sebagai 10% sahaja. Kalau berbanding dengan penggunaan tenaga manusia, haiwan dan alat, zakat dikenakan sebanyak 5% sahaja. Kesimpulannya, Malaysia merupakan sebuah negara kaya dengan sumber pertanian. Jadi, zakat pertanian wajib dikenakan ke atas semua jenis tanaman yang dapat membawa hasil kepada petani. Perbezaan kadar nisbah zakat pertanian dipungkut di setiap negeri Malaysia. Ini dapat meningkatkan taraf hidup umat Islam, memastikan kekayaan antara masyarakat dan hulukan bantuan kepada golongan miskin dan lain-lain.